Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pujian dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya Allah masih mengurniakan umur yang panjang, diberikan kita kesihatan dan jutaan nikmat yang tidak terkira banyaknya. Kita masih lagi dapat menyempurnakan ibadah puasa, dapat kita melaksanakan solat dan sebagainya. Dan sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk hidayah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syurga kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedar. Subhanallah, hari ini kita telah sampai kepada 16 Ramadan. Subhanallah, begitu pantas masa berlalu tanpa kita sedari. Kita telah berada pada pertengahan bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada pertemuan kali ini saya ingin membincangkan ataupun mengupas berkaitan tajuk memburu Lailatul Qadar. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sedia maklum bahawasanya kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir. Kita ketahui bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita melakukan amal ibadah. Maksud dia, dalam bulan Ramadan ini ibadah yang kita lakukan dipertingkatkan daripada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Jadi apabila tiba bulan Ramadan, kita disarankan untuk mempertingkatkan amal ibadah kita, agar sebagaimana yang kita biasa dengar tentang ayat Al-Quran itu berkaitan tentang kefarduan ibadah puasa itu, di penghujungnya Allah menyatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi natijah bagi orang yang berpuasa adalah agar untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencapai darjat takwa ini, maka perlu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan bersungguh-sungguh melakukan sekalian amal ibadah ini lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan adalah lebih dituntut untuk ditingkatkan dan diperbanyakkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahawasanya baginda sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, apa yang baginda tidak bersungguh-sungguh pada waktu yang lain. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kata hadis riwayat Muslim yang dinyatakan bahawasanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda ni akan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah pada 10 malam terakhir. Tujuan dia apa, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana yang kita ketahui, pada 10 malam terakhir ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, 1000 bulan ni kalau kita ertikan dalam terjemahan tahun kita, bersamaan lebih kurang 83 tahun 7 bulan, atau ada yang menggenapkan 84 tahun.
Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya malam yang kita hidupkan pada malam tersebut itu kebetulan malam Lailatul Qadar, kita tadarus Al-Quran, kita solat fardu isya', solat fardu subuh berjemaah, kemudian kita teruskan dengan zikir-zikir, kemudian kita teruskan dengan sedekah dan jutaan pelbagai perkara-perkara yang baik yang dapat kita lakukan. Kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka bayangkan seolah-olah kita telah beramal soleh selama 83 tahun 7 bulan. Subhanallah. Dan apa yang kita nak rebutkan dalam kehidupan kita ini adalah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dinyatakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan bil imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan sekalian dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup atas dunia ini penuh dengan dosa dan noda. Kita hidup atas dunia ini penuh dengan dosa dan noda. Jadi kita yakin dan percaya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Terkadang kita, macam saya sendiri, rasa cemburu dengan saudara-saudara baru, iaitu mereka yang dijinakkan hati mereka dalam Islam, dengan Islam. Ada sahabat-sahabat kita yang berumur belasan tahun, puluhan tahun, 30 tahun, 40 tahun, yang mereka menerima hidayah, walaupun suatu ketika dahulu mereka orang yang zalim, orang yang sangat jahat dan sebagainya. Lalu ketika mana mereka mendapat nur hidayah dan mereka mengucapkan syahadah, iaitu mereka ibarat baru convert, masuk dalam agama Islam, mereka ini dosa-dosa mereka digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Alangkah bertuahnya hidup mereka, walaupun umur mereka dah banyak, 30 tahun, 40 tahun, kemudian baru terima hidayah, mereka mengucapkan syahadah, digugurkan sekalian dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maka bagi kita orang Islam, bila dan ketikanya kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu janji daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampunkan sekalian dosa-dosa kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lepas saya telah menyatakan kegembiraan, dua kegembiraan yang Allah jamin buat orang yang berpuasa. Iaitu yang pertama saat berbuka puasa, dan saat kedua ketika mana berjumpa dengan Tuhannya di akhirat kelak. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita yakin dan percaya apabila kita melakukan ibadah puasa ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita susuli dengan amal-amal soleh, nescaya kalau kita buat itu lillahi ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan sekalian dosa-dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dijelaskan lagi oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, baginda mengikat kain sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila tiba pada 10 malam yang terakhir, dikatakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlipatkan ganda amal-amal soleh yang dia nak lakukan, yang dia nak munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka saya tekankan sekali lagi, bila mana kita sebut Lailatul Qadar, Lail malam, jadi proses berlakunya Lailatul Qadar mestilah dalam kita katakan Lail malam. Maksudnya kalau kita melakukan amal ketaatan pada siang hari fi nahar Ramadan, bukanlah dia termasuk dalam kategori malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu bermula selepas azan maghrib.
sehinggalah sebelum azan subuh. Itu yang dinamakan sebagai Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu para ulama telah memberi para Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita agar kita mencari malam-malam Lailatul Qadar ini pertamanya pada 10 malam terakhir. Yang keduanya pada malam-malam yang ganjil, iaitu pada malam 21 Ramadan. Kita menghidupkan amal-amal soleh kita pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan juga malam 29. Maksud dia pada malam-malam yang ganjil kita melipat gandakan usaha kita. Bagaimana cara? Ikut kemampuan kita. Kalau kita orang yang hebat dalam bacaan Al-Quran, maka pulun sungguh-sungguh dalam bacaan Al-Quran. Dikatakan bahawasanya Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sepanjang bulan Ramadan baginda ni khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. Subhanallah. Tuan-tuan, 60 kali dalam sepanjang bulan Ramadan. Menunjukkan apa dia tuan-tuan? Dalam sehari bahawasanya Imam Ghazali ni berjaya mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Manakala junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda ini membaca Al-Quran dan disemak oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan setiap tahun baginda akan mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 1 kali. Kecuali pada tahun kewafatan baginda, pada hari tahun kewafatan baginda itu, baginda mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun nak bagi hint satu cara untuk kita dapat fokus. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau ni membuat satu kajian, bilakah malam-malam yang dijangkakan macam hotspot lah, malam yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku Lailatul Qadar. Jadi Imam Ghazali rahimallahu taala dia menyatakan jangkaan kemunculan Lailatul Qadar. Dia kata kalau sekiranya 1 Ramadan itu jatuh pada malam Ahad, maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dijangkakan malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ke-29. Sekiranya hari pertama Ramadan kita pada malam Isnin, maka dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dijangkakan malam Lailatul Qadar itu akan berlaku pada malam yang ke-21. Sekiranya pada malam Selasa, hari Selasa, Isnin malam Selasa kita dah start tarawih. Esoknya hari Selasa tu kita akan berpuasa. Maka dijangkakan malam Lailatul Qadar itu pada malam 27. Sekiranya hari Rabu malam 29. Sekiranya hari Khamis malam 25. Sekiranya malam Jumaat malam 27. Dan sekiranya malam Sabtu malam 23. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat Ramadan pada tahun ini kita sambut, kita mulakan dengan malam yang ke-20, malam Jumaat. Khamis malam Jumaat kita dah start tarawih, hari Jumaat kita start puasa. Jadi berdasarkan apa yang dinyatakan tadi, dijangkakan Lailatul Qadar ini akan berlaku pada malam yang ke-27, mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bergantung juga. Jadi orang yang rajin, gemar beramal ibadah ini, dia tidak menunggu hari-hari tertentu untuk amal ibadah. Maka setiap hari mereka akan menghidupkan malam-malam
malam-malam di bulan Ramadan dengan tilawatul Quran, dengan tadarus, dengan qiyamul lail, dengan solat berjemaah, solat fardu dan sebagainya, bersedekah, dan berbagai lagi amal-amal yang mampu dilakukan. Mudah-mudahan orang kata kita bukan nak mencari satu malam tu tadi saja semata-mata. Bahkan sepanjang kehidupan kita, ada orang kadang-kadang contohnya ibarat dia dah kata dia dah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian hari-hari selepas tu apa yang terjadi pada kehidupan kita? Kita tidak lagi melakukan amal ibadah. Ini yang dinyatakan oleh guru saya. Orang melakukan satu perbuatan itu kerana mengenalkan bulan, kerana mengenalkan orang kata dia punya ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tetapi orang tak mengenal, orang tidak melakukan satu perbuatan itu kerana melihat siapa yang menyuruhnya. Sebagai contoh, biasa kita dengar orang yang kita melakukan solat duha. Sebab apa? Kita nak rebutkan ganjarannya. Kita nak rebutkan yang kita baca dalam doa yang kita bacakan, ya Allah, sekiranya rezekiku di langit maka turunkanlah, sekiranya di bumi keluarkanlah, sekiranya jauh dekatkanlah, sekiranya sukar permudahkanlah, sekiranya haram sucikanlah. Jadi yang kita duk rebut sembahyang duha ni kerana nak rebutkan agar dimurahkan rezeki. Sedangkan Nabi, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha kerana nak puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam doa yang kita bacakan juga Nabi puji, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ni waktu duhamu, kecantikannya adalah kecantikanmu, keindahannya adalah keindahanmu, kekuasaannya adalah kekuasaanmu, kekuatannya adalah kekuatanmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan amal ibadah kerana merasakan halawatul iman, kemanisan iman ni tadi dalam bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita manusia ini melakukan sekian amal ibadah kerana mengharapkan sesuatu balasan. Sebab itulah kita takut, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Quran yang kita baca hanya pada bulan-bulan tertentu sahaja, pada bulan Ramadan semata-mata. Bayangkan habisnya Ramadan, maka sadaqallahul azim, Quran itu ditutup dan disimpan rapi. Besok nak menjelang Ramadan yang akan datang, barulah Al-Quran itu akan dibuka semula. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita fokuskan semata-mata amal ibadah kita ini pada bulan Ramadan ini semata-mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada 12 bulan dalam setahun. Mudah-mudahan, sebab itulah dinamakan bulan Ramadan ini, kita ada yang dinamakan sebagai madrasah Ramadan, sekolah. Ini bulan untuk kita melatih diri. Melatih diri kita melakukan amal ma'ruf, buat kebaikan. Dengan sedekahnya, dengan puasanya, dengan bacaan Al-Qurannya. Mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah ini, kita keluar daripada sekolah ini, bukan kata sadaqallah, tidak, tetapi amal soleh yang kita lakukan ini dipanjangkan, diteruskan pada bulan-bulan yang selain. Bukan hanya dikhususkan amal soleh ini dilakukan pada bulan Ramadan semata-mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah jumpa dengan seorang orang Arab. Dia kata, bagaimana tuan-tuan yang dirahmati Allah untuk kita menjadi jutawan akhirat? Bagaimana kita nak menjadi jutawan akhirat? Dia kata, saya berjumpa dengan dia di Mekah ketika menunaikan umrah. Maka dia kata, untuk menjadi jutawan akhirat, cubalah cari satu masa, kumpul duit, kumpul rezeki kita ni, buatlah umrah pada bulan puasa. Buatlah umrah pada bulan puasa. Subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita yakin dan percaya apabila kita melakukan amal kebaikan dalam bulan Ramadan, apatah lagi di tanah haram saja, kalau kita mendirikan solat, walaupun solat sunat dalam bulan Ramadan, dalam hari-hari biasa, dapat lebih kurang 100,000 kali ganda ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Itu
sembahyang sunat. Baik. Ataupun kita niat i'tikaf, kita solat sunat tahiyatul masjid dan sebagainya, solat sunat wuduk, maka bayangkan kita dapat duduk selama yang mungkin dalam Masjidil Haram itu, kita mendirikan solat sunat, kita bacaan Al-Quran, subhanallah. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ini, segala-galanya dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dikatakan, nak jadi orang yang jutawan akhirat, maka cubalah tuan-tuan yang dirahmati Allah, cari ruang dan peluang kita dapat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan kita mengerjakan umrah. Tapi untuk tahun ini memang tidak dapatlah kita laksanakan dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, coronavirus ini. Mekah Madinah pun ditutup kepada orang awam. Bukan saja di Mekah Madinah, kita di Malaysia pun terkesan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dapat lagi dipenuhi, diimarahkan oleh orang ramai. Tapi kita yakin dan percaya setiap musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan, Allah nak berikan kita satu pengajaran, satu pendidikan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berfikir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seterusnya kita cubalah dalam bulan Ramadan ini, dalam suasana kita nak menghidupkan, mencari malam Lailatul Qadar. Ada orang tanya, ustaz, saya ni tak pandai baca Quran ustaz. Kadang-kadang memang saya nak boleh baca tapi dalam keadaan mengangkat-ngangkak. Bila orang bertadarus tu saya cuba nak ikut, tapi bila saya baca orang tegur kita, baca sikit tegur sampai saya rasa saya malu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah kita orang yang lemah, kalau kita tak pandai sekalipun, maka kita duduk saja dalam majlis tersebut, kerana subhanallah, keberkahan Al-Quran ini, mendengar orang baca Quran pun kita dapat pahala, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita cubalah melaksanakan apa yang disyorkan sebentar lagi. Itu yang pertama, kita bacalah, perbanyakkan membaca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okay. Lagi sekali baca, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hebatnya kehebatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Kita baca suratul Ikhlas 3 kali, pahalanya bersamaan sekali khatam Al-Quran. Tuan-tuan, kita nak pulun satu hari baca 1 juzuk, kadang-kadang ambil masa 45 minit, 1 jam, 1 jam setengah bagi orang yang kurang mahir dan sebagainya. Kita baca suratul Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad ini tadi, 3 kali bersamaan pahala yang kita dapat seumpama kita telah khatam Al-Quran. Jadi ini adalah satu berita yang gembira bagi mereka yang tidak pandai atau kurang mahir untuk bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan dan sebagainya. Maka kita pulun satu surah yang pendek ini, tetapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, dikatakan Nabi SAW menyatakan, siapa yang membacakan Qul huwallahu ahad sampai akhir, iaitu suratul Ikhlas, sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya rumah di syurga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jadikan amalan membaca suratul Ikhlas ini sebagai amalan mengisi masa yang terluang. InsyaAllah kita akan memperolehi rumah di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini tadi, kita baca suratul Ikhlas 10 kali, subhanallah,
Allah Subhanahu wa taala sediakan kita satu mahligai, satu rumah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ini sangat mudah. Selain kita dapat 3 kali baca tadi, 1 kali khatam, tapi sebalik itu juga Allah Subhanahu wa taala sediakan kita satu mahligai dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita penuhi malam-malam dalam keadaan kita memburu Lailatul Qadar ini tadi, kita tak tahu nak buat apa-apa. Kita duduk baca diam-diam, baca Qul huwallahu ahad. Dia tidak mengambil masa yang lama dan tidak perlu orang kata menghafal yang susah. Sebab surah ini sangat ringkas, sangat pendek, mudah untuk kita baca. Seterusnya, dalam kita menghidupkan malam Lailatul Qadar ini, untuk kita mencari malam Lailatul Qadar ini, maka digalakkan juga untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang dianjurkan untuk senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuhan akan memberi kita 10 kali salam kepada kita. Salam di sini bermaksud dirahmati kehidupan kita, dipermudahkan urusan kerja dan sebagainya. Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, kata Nabi, niscaya Allah akan turunkan rahmat ke atasnya 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam erti kata selawat di sini, kita boleh nak selawat yang penuh, nak selawat yang pendek, ikutlah kemampuan kita. Kalau tak tahu pun Allahumma salli ala Muhammad, itu pun dikira sebagai selawat. Ataupun kita Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ikutlah yang mana satu selawat yang kita nak buat. Sebenarnya setiap satu yang saya bawa ada kisah-kisah dia. Tetapi oleh kerana kita kesuntukan masa, saya tidak sempat untuk kita kaitkan dengan kisah-kisah yang ada. Cuma saya teringat satu kisah berkaitan dengan selawat ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu musim haji, seorang sahabat ini melangkah dengan langkah yang kecil, tetapi di bibirnya senantiasa menitipkan sesuatu. Kemudian sahabat yang lain dia tanya, "Wahai sahabat, apa yang kau bacakan dan kenapa kau jalan begitu perlahan?" Dia kata, bahawasanya setiap langkahku ini aku berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kamu melakukan sedemikian? Dia kata, ketahuilah wahai sahabatku, suatu ketika bapa aku, dia seorang yang disegani dalam masyarakat. Lalu dalam keadaan dia wafat, dalam keadaan dia meninggal dunia, aku dapati muka bapa aku dalam keadaan zulumat, dalam keadaan kegelapan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala azab di atas dunia lagi. Dalam keadaan dia dihitamkan wajahnya. Kemudian aku menangis. Pertama aku takut, ayah aku akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, aku rasa malu nak berhadapan dengan masyarakat kerana ayah aku orang yang disegani dalam masyarakat. Kemudian bila aku menangis dan aku tertidur, dalam tidur aku tadi aku melihat ada seorang manusia datang, ada seorang hamba Allah datang dan dia mengusap wajah ayahku, dan aku bertanya kepada beliau, siapakah beliau, dan beliau menyatakan bahawasanya beliau adalah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi aku melihat dia mengusap wajah ayah aku, maka kelihatan nur, cahaya, wajah ayah aku kembali kepada keadaan asal. Kemudian aku bertanya kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengapakah baginda datang memberikan syafaat? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sewaktu ayah engkau masih hidup, ayah engkau gemar untuk berselawat kepadaku. Hari ini dia wafat, dia meninggal dunia, aku datang memberikan syafaat kepadanya. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bermula ketika itu, kata sahabat tadi, setiap langkah kakiku aku memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan asbab kita berselawat ini, Allah ampunkan dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah permudahkan urusan kita, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Jadi, bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah amal amal dalam kehidupan kita untuk menzahirkan diri kita selawat kepada Nabi. Satu hari 100 kali, satu hari 1000 kali, satu hari sebanyak yang mungkin, yang mampu kita lakukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu tips. Hari ni kalau ceramah memang macam ni, dia ada termasuk cerita. Jadi ini pun saya kira sangat berharga tips ni. Ada satu syekh, ada seorang kanak-kanak kecil yang berusia lingkungan dalam 9 tahun, kanak-kanak perempuan. Ibu bapa dia dapati anak-anak ni menangis yang sangat keras sehingga berguling-guling, dan dibawa anak ini untuk berjumpa dengan tabib sana, doktor sini. Ternyata anak ini tidak dapat diubati, dan bermacam tuan-tuan guru dijumpa untuk mintakan ru'yah ataupun penawar dan sebagainya. Ternyata anak ini masih lagi tidak dapat disembuhkan. Lalu dia bawa dengan jumpa dengan seorang tuan guru. Kemudian tuan guru ini bertanya kepada anak gadis tersebut, "Wahai anakku, mengapakah kamu menangis sedemikian?" Subhanallah, apa yang dinyatakan anak kecil ini? Dia kata, "Wahai tuan guru, bahawasanya sebelum ini aku setiap malam bermimpi berjumpa dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mutaakhirin ini, kebelakangan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mahu muncul dalam mimpi aku. Jadi aku khawatir aku ni dah banyak dosa, aku ni dah banyak lalai, sehingga Rasulullah tak sudi lagi datang untuk berjumpa dengan aku. Sebab itulah aku menangis teresak-esak, aku berguling-guling sebab aku rasa takut. Mungkin dosa aku dah begitu banyak sehingga kan Rasulullah sendiri tak sanggup untuk melihat wajah aku lagi." Jadi subhanallah, Tok Guru tadi terkejut tuan-tuan. Gadis kecil yang berusia lingkungan 9 tahun dapat berjumpa dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari dalam mimpinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berjumpa dengan Nabi dalam mimpi adalah perkara yang benar. Cuma kita kena tahuilah berkaitan bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri-ciri yang ada pada Nabi, gambaran yang ada, pakaiannya, akhlaknya bagaimana, supaya kita tidak tertipu. Dan sesungguhnya kita ketahui bahawasanya syaitan ini tidak dapat menyerupai Nabi. Tidak dapat walau sesekali dia cuba menyerupakan Nabi, nescaya dia binasa. Jadi muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, tuan guru ini bertanya kepada gadis kecil tersebut, "Wahai anak kecil, apakah amalan yang kau lakukan sehingga kau diangkat darjat kau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi?" Kata, "Aku tidak ada amalan yang khusus. Aku tidak hebat seperti orang lain. Tapi aku menjadikan amalan rutin harian aku, sehari aku memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5,000 kali." Subhanallah, 5,000 kali sehari. Jadi tuan guru itu tadi pun subhanallah memuji Allah. 5,000 kali tuan-tuan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan guru tadi kata, "Aku tak tahulah. Tapi aku boleh bagi advice, nasihat kat kau, maka kau jadikanlah zikir kau tadi, selawat kau kepada Nabi tadi, jadikanlah kepada 7,000 kali. Kalau tak jumpa lagi, naikkan 8,000 kali sehingga 10,000 kali sehari." Jadi ini merupakan satu tip tuan-tuan. Kalau kita teringin sekali dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kita tuan-tuan, yang mana kita sangat-sangat teringin. Kita bukan orang kaya yang mampu untuk pergi ziarah Nabi di Masjidin Nabawi. Itu pun hanya kita dapat lihat pusara baginda sahaja. Tidak dapat kita melihat bertentang mata dengan manusia yang paling dikasihi di atas muka bumi ini. Kita nak dapatkan redha dia, kita nak dapatkan dia punya syafaat dia di akhirat kelak. Kerana kita takut tuan-tuan, amalan yang kita lakukan ini adakah betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang lepas saya telah nyatakan tentang islah pelampung ataupun kapal.
puasa kita dapat selamatkan kita. Walaupun kita hidup IT atas dunia dengan amal soleh kita takut di akhirat, di yaumil hisab besok, pahala kita dirompak, diambil oleh anak isteri kita, kawan kita, jiran tetangga, sahabat karib kita, saudara mara kita, orang yang kita aniaya. Akhirnya kita muflis di akhirat. Sebab tu kita nakkan sangat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seterusnya, dalam kita nak mencari menghidupkan malam Lailatul Qadar, hendaklah kita memperbanyakkan istighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyakkan tuan-tuan. Dikatakan bahawasanya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari baginda beristighfar, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang menyatakan 70 kali, ada riwayat yang menyatakan 100 kali. Nabi yang maksum, yang tidak ada dosa pun beristighfar satu hari 70 ataupun 100 kali sehari. Kita tuan-tuan kadang-kadang lepas semayang nak istighfar astagfirullahalazim pun malas. Habis semayang kiri kanan terus bongkau aja. Betapa kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita rasa bagusnya diri kita, seolah-olah tak ada dosa. Jadi tuan-tuan, gunakan ruang dan peluang yang ada ini tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mohonlah keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya tuan-tuan, yang terakhir sekali saya kira, dalam kita cuba bangun untuk tahajud tengah malam, paksalah diri kita dalam keadaan kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, paksakan diri kita sungguh-sungguh untuk mengalirkan air mata. Kerana saya pernah terdengar satu kisah yang dinyatakan di akhirat besok, ketika mana seluruh tubuh kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tutup mulut kita. Mulut kita tidak boleh berkata-kata. Kemudian Allah memberikan keizinan kepada seluruh anggota badan kita untuk berkata-kata, memberikan penyaksian. Sekiranya kita ada melakukan amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa kita dan Allah akan masukkan kita dalam syurga. Subhanallah, ketika itu tuan-tuan, tangan kita kalau melakukan kebaikan, dia akan menceritakan kebaikan yang kita lakukan. Sekiranya tangan ini melakukan kemungkaran, maka tangan ini akan mengatakan, ya Allah, aku ambil hak orang tu. Ya Allah, tangan inilah yang pukul orang tu. Ya Allah, kaki inilah melangkah ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ya Allah, kaki inilah yang tendang muka orang dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketika itu mulut kita terkunci, tak boleh kata apa-apa. Maka seluruh anggota badan kita, bayangkan tuan-tuan, seluruh anggota badan kita memberikan pengakuan bahawasanya kita orang yang zalim. Kita hamba yang penuh dengan kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan ke atas Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mana seluruh anggota badan kita tidak lagi mampu memberikan penyaksian yang baik-baik terhadap diri kita, lalu ketika itu datang sehelai bulu mata, ya Allah, boleh tak aku nak memberikan penyaksian pada pada tuan aku ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan. Ya Allah, pada satu hari, satu malam, aku menyaksikan bahawa tuan aku ni bangun tengah malam, dia menadah tangan, ya Allah, dia menyesal di atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, ya Allah. Walaupun dia menyesal, dia cuba menangis, ternyata air matanya tidak keluar, ya Allah. Mungkin kerana banyaknya dosa sehingga dia sukar untuk mengalirkan air mata. Tetapi aku satu-satunya sehelai bulu mata yang dapat mengasakan air mata ketakutan, air mata penyesalan yang pernah dilakukan kepada Engkau, ya Allah. Maka dengan ini aku menyaksikan bahawa tuan aku ini pernah menitiskan air mata ketakutan kerana Engkau, ya Allah. Subhanallah. Dengan asbab satu syafaat daripada bulu mata kita tuan-tuan, yang menyaksikan kita pernah menitiskan air mata ketakutan, takut Allah Subhanahu wa taala, maka dimasukkan lelaki ini tadi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka buatlah amal kebaikan
dalam keadaan kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak melakukan sekalian amal kebaikan, kita nak show off, tunjuk pada orang aku orang yang baik, tidak tuan-tuan. Kita yakin dan percaya setiap orang akan dihisap, seorang akan dinilai, sama ada di dalam kubur maupun di akhirat kelak besok. Maka kita sedaya upaya perbaikilah diri kita, gunakan ruang dan peluang. Saya suka menyatakan kita hidup setiap pagi, Allah bagi kita pinjaman nyawa pada hari ini, Allah berikan kita kesempatan untuk kita bertaubat di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka gunakan kesempatan ini untuk kita raja'na ila Allah, kembali balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sekadar di sini saja. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap tutur kata, sehingga menimbulkan kekeliruan dan sebagainya. Aku liqauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat beramal dan selamat mencari malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.